Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, hari ini rasa nak buat apa ni? Sedikit PDPC lah, PDPR ataupun nak belajar matematik. Sekarang ni pun orang sibuk duk cakap pasal belajar dari rumah. Jadi cikgu nak tunjukkan satu tajuk lah, tajuk bab pertama untuk tingkatan 5 iaitu tajuk ubahan variation. Jadi untuk dalam video ni cikgu buat sedikit penerangan ringkas. Lepas tu kita terus macam mana kaedah nak jawab soalan lah. Sebab apa? Kalau SPM tahun-tahun dulu ubahan ini akan masuk dalam kertas satu je, iaitu objektif. Tapi dalam KSSM ni kita tak boleh nak jangka dah topik apa yang masuk dalam kertas 1, topik apa yang masuk dalam kertas 2. Jadi semua pelajar kena fokus, kena belajar dengan lebih kena belajar betul-betul lah untuk semua topik. Maksudnya kita tak boleh nak duga. Kalau keluar dalam bentuk objektif lah. Kalau keluar dalam bentuk subjektif, mungkin melibatkan markah yang lebih daripada 1, mungkin 2 atau 3 markah ataupun 4 markah. Jadi dalam ubahan ni mungkin dari segi ayatnya yang sedikit mengelirukan pelajar, dan ada pelajar yang rasa topik ni susah. Sebenarnya tidaklah, tak susah sangat pun. Jom kita tengok macam mana. Jadi cikgu fokus dulu kepada ubahan langsung, iaitu direct operation. Jom. Baik, kita mulakan dengan soalan pertama, soalan ubahan langsung. Jadi contoh soalan yang pertama ini ialah contoh soalan yang agak rendah ataupun aras kesukaran yang kiranya aras kesukaran yang agak rendah lah. Okey, jadi kita mulakan dengan soalan basic ini. Dalam siri video saya akan tunjukkan macam mana kaedah untuk menyelesaikan soalan-soalan. Jadi saya anggap para pelajar dah ada basic lah, maksudnya dah dapat pengetahuan secara dasarnya apakah topik itu. Jadi kita teruskan macam mana nak selesaikan soalan ni. Jadi kita tengok soalan pertama untuk soalan aras mudah, iaitu diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Y sama dengan 48 apabila X sama dengan 12. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Dan yang kedua, hitung nilai Y apabila X sama dengan 15. Jadi step yang mudah saja. Seperti yang kita tahu daripada ayat ini, yang pertama, yang kedua kita ubahkan dia dalam simbol ubahan. Okey, dia kata Y berubah secara langsung dengan X. Jadi untuk A ni, okey, jadi Y berubah secara langsung dengan X. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Jadi daripada ubahan ini kita tukarkan kepada Y sama dengan KX. Kita masukkan huruf K sebagai pemala kepada ubahan itu. Jadi daripada tujuan kita masuk ni supaya nilai K ni akan digunakan di dalam rumus algebra itu untuk mencari nilai-nilai yang lain lah. Okey, jadi sekarang ni kita ada Y, K dan X. Jadi untuk mencari nilai K, kita gunakan nilai lengkap yang diberikan dalam soalan, iaitu Y sama dengan 48 apabila X sama dengan 12. Tujuan dia bagi nilai lengkap untuk dua pemboleh ubah ini adalah untuk mendapatkan nilai K. Jadi kita gantikan saja. Jadi Y sama dengan 48 sama dengan K darab dengan 12. Jadi oleh sebab itu 12K sama dengan 48. Jadi K sama dengan 48 bahagi dengan 12 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Okey, kita dah jumpa nilai 4 ni. Okey, dah nampak 4 kan? Kita dah dapat 4. Jadi nilai K4 ini kita masukkan ke dalam sini. Okey, kita masukkan dan kita bentuklah untuk jawab soalan A ni. Untuk jawab soalan A ni, ungkapkan Y dalam sebutan X. Maka kita dah jumpa nilai K. Maka rumus algebra untuk ungkapan itu ialah Y sama dengan 4X. Jadi ini menjawab soalan A ni lah. Okey, selesai. Jadi kita pergi ke soalan untuk B pula. Untuk B, dia kata, okey, B, hitungkan nilai Y apabila X sama dengan 15.
Jadinya kita dah ada rumus ni, kita dah jumpa ni, kita dah buat ni, semua ni, okey. Jadi kita salin balik iaitu okey y sama dengan 4x. Jadi oleh sebab itu dia tanya, soalan ni minta kita cari nilai y. Jadi oleh sebab itu y sama dengan 4 darab dengan 15. Dapat 15 sama dengan 60. Jadi ini jawapannya. Okey? Maka hitung nilai y apabila x sama dengan 15. Apabila x sama dengan 15, maka nilai y dia adalah sama dengan 60. Jadi senang kan? Okey, ini merupakan kaedah penyelesaian lah. Tengok soalan tu. Jadi kita harap semua pelajar yang bila nak buat matematik tu, kalau boleh kita buat step by step supaya kita tidak tertinggal apa-apa yang sepatutnya lah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, baik, kita bergerak kepada soalan yang kedua. Okey, yang ni kita kiranya soalan yang macam ada sedikit tahap kesukaran yang sederhana lah. Maksudnya dia maksudnya dia bagi bahan rangsangan dalam kita panggil, kalau macam jadual ke gambar rajah ke, ini semua kita panggil bahan rangsangan lah. Dalam soalan ini bahan rangsangan yang dibagi ialah merupakan jadual. Jadi kadang-kadang bila pelajar tengok pecahan ni semua, pelajar dah mulalah macam aduh takutnya. Biasalah kalau pelajar matematik, kalau tengok pecahan, kalau tengok pembeli ubah, semulalah dia macam takut, rasa macam susah sangat. Sedangkan tidak terlalu susah pun. Okey, baik. Kita baca soalan ni. Dia kata jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah x dan y. Ini x, ini y dan ini nilai-nilai x. 1/2, 5. Nilai y pula ialah 2/5 dan m. Okey, diberi y berubah secara langsung dengan kuasa 3x. Kuasa 3x. Ungkapkan y dalam sebutan x dan kemudian hitung nilai m. Hitung nilai ni. Okey, baik. Dalam jadual ni kita dapati set nilai dia bagi x, y. Maksudnya ini set nilai yang lengkap. Ini lengkap. Maksudnya ada x, ada y dan ni ada 5, ada m. Maksudnya tak lengkap lah, sebab ini kita perlukan berapa nilai m ini. Jadi tujuan dia bagi nilai lengkap ini adalah untuk apa? Tujuan dia bagi nilai lengkap ini adalah untuk mencari nilai k. Mencari nilai k. Okey, jadi kita teruskan dengan mencari nilai k. Okey, dia kata y, okey saya buat perlahan ya. Okey, y berubah secara langsung dengan kuasa 3x. Maksudnya y berubah secara langsung dengan x kuasa 3 lah. Okey, jadi oleh sebab itu y sama dengan, masukkan k semula macam tadi, kuasa x. Jadi kuasa x pula kuasa 3. Okey, dah dapat ni. Maksudnya kita gantikan nilai x dan nilai y ini dalam persamaan algebra ini adalah untuk mendapatkan nilai k. Okey, jadi kita ganti. Okey, y 2/5 sama dengan k darab dengan 1/2 kuasa 3. Dah dapat macam tu. Dah dapat kan? Okey, kita tarik dulu. Okey, ini penyelesaian dia. Dah dapat macam tu. Kemudian kita buat, okey, 2/5 sama dengan k darab dengan 1/8. 1/8 lah. Sebab 1/2 kuasa 3 sama dengan 1/8. Jadi oleh sebab itu k sama dengan 2/5 darab dengan 8. 2/5 darab 8 sama dengan 16/5. Jadi kita dah jumpalah ini nilai k. Dah jumpa nilai pemahala dia. So kita nak buat apa dengan nilai pemahala ni? Jadi nilai pemahala ini kita masukkan ke dalam sini untuk membentuk rumus algebra. Jadi menjawab soalan A ni, menjawab soalan A, okey, menjawab soalan ungkapkan y dalam sebutan x, ungkapkan y dalam sebutan x. Jadi kita ungkapkan y dalam sebutan x, maka oleh sebab itu y sama dengan 16/5x kuasa 3. Jadi okey, ini jawapan untuk A. Maksudnya kita dah ungkapkan y dalam sebutan x. Jadi seterusnya soalan kata hitungkan nilai m. Jadi kita nak hitungkan nilai m. Okey, untuk yang seterusnya hitungkan nilai m. Saya buat dekat sini. Nak macam mana nak kira nilai m?
Okey, daripada sini nak cari nilai M untuk B. Jadi kita ambil balik ni, kita ambil ungkapan algebra yang telah kita bina dengan nilai K tadi. Okey, Y sama dengan 16 per 5X kuasa 3. Jadi M itu ialah Y. Jadi kita pun gantikan dengan M. Okey, M sama dengan 16 per 5 darab dengan 5 kuasa 3. Sama dengan 16 per 5 darab dengan 125. Okey, dah dapat ni, darab dengan 125. Jadi M sama dengan 400. Maka kita kiralah, kalau boleh congak kita congaklah, kalau kita boleh pakai kalkulator kita pakai kalkulator. Jadi ini soalan, saya ulang balik, ini soalan tadi. Kita tengok soalan tadi dan dah selesai soalan ni. Seterusnya kita buat penyelesaian secara step by step. Jadi ini soalannya. Maksudnya Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Masukkan K, masukkan nilai pemboleh ubah dan kemudian dapatkan nilai K, masukkan nilai K dalam sebutan inilah, dalam persamaan ini, masuk, dan ini telah membentuk satu maksudnya rumus algebra. Dan soalan itu minta mencari nilai M, di mana M itu ialah Y, M itu ialah Y itu ialah M. Jadi masukkan M. Okey, ini K darab dengan 5 kuasa 3, nilai yang diberi dalam jadual. Selesaikan dan kita dapat 400. Baik, ini merupakan soalan situasi bagi ubahan langsung. Jadi kita kebanyakan pelajar ni kalau tengok soalan-soalan yang bentuk ayat macam ni mungkin rasa sedikit susah lah, mungkin rasa macam keliru dan sebagainya. Sebenarnya tak ada apa-apa pun, dia berkaitan dengan topik yang kita belajar lah. Jadi saya dah bulatkan M dan V. Okey, soalan dia adalah jisim M bagi satu pepejal berubah secara langsung dengan isi padunya V. Jisim bagi 5 cm padu pepejal ialah 15 gram. Okey, cari isi padu dalam sentimeter padu sebuah pepejal jika jisimnya ialah 75 gram. Jadi kat sini pemboleh ubah dia adalah M untuk jisim dan V adalah isi padu. Jadi dia berubah secara langsung. Jadi masih lagi step yang sama. Kita buat M berubah secara langsung dengan V. M berubah secara langsung dengan V. Jadi M sama dengan KV. M sama dengan KV. Okey. Jadi masuklah nilai tadi. M sama dengan KV. Jadi masukkan nilai M dia ialah 15. Okey, 15 sama dengan K darab dengan 5. Jadi 5K sama dengan 15. Jadi okey, K sama dengan 3. Jadi dah jumpa ni. Okey, nilai K sama dengan 3 ni kan. Okey, masukkan dalam persamaan ni. Okey, tujuan kita masukkan macam biasa untuk kita mencari nilai-nilai yang seterusnya. Jadi soalan ni suruh cari isi padu. Jadi okey, kita ungkapkan dulu. Jadi oleh sebab itu kita buat M sama dengan 3V. Okey, so sekarang ni kita nak cari V. Nilai M kita tahu dah, nilai M ialah 75. Jadi kita masuklah 75 sama dengan 3V. Jadi V sama dengan 75 bahagi dengan 3. Okey, 75 bahagi 3 sama dengan 25 cm padu. Okey, so done. Ini jawapan dia untuk soalan ini. Jadi walaupun soalan ini soalan kebat ataupun soalan situasi, dari konsep pengiraan dia tidaklah terlalu sulit dan menyukarkan. Jadi bolehlah kita cuba. Jadi yang penting sekali dalam matematik ini, kalau kita nak buat jalan pengiraan dia, kita mesti buat step by step. Pastikan step dia betul. So ini dia. Jadi ini. Jadi pastikan tulisan pun janganlah terlalu cakar ayam sangat kan. Jadi kita buat matematik ni, bila kita buat perlahan-lahan, mengelakkan kita daripada buat kesilapan dalam proses
pengiraan. Okey. Itu saja, harap bermanfaatlah dan harap faham konsep ubahan langsung.